Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam sejahtera. Ahli panel dan para hadirin sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita berkumpul dalam gelanggang forum bersama saya, Nur Fazrin Iliana, pada hari berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum pada situasi pandemik COVID-19 pada hari ini telah menjadi punca kepada masalah penderaan dalam kalangan masyarakat yang boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Justeru, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, pandemik COVID-19, kuarantin, punca kes penderaan meningkat. Persoalan inilah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kesedaran dan akhlak khususnya masyarakat. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 5 orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana warga penonton sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel pertama, Saudari Nur Atira binti Muhammad Ali. Seterusnya, ahli panel kedua yang ayu berkacamata, Saudari Farah Balkis binti Halimi. Dan panel ketiga kita, beliau nampak pemalu tapi bijak dalam berkata-kata, iaitu Saudari Nadira Ashira binti Syamsuddin. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel keempat, iaitu Saudari Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Afandi. Dan ahli panel kita yang terakhir, tak lain dan tak bukan Saudara Muhammad Fauzi bin Abdul Wahid. Beliau nampak sahaja pemalu, namun petah bicaranya. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh kembali kita kepada topik forum kita tentang COVID-19, kuarantin punca kes penderaan meningkat. Ketakutan dan kegusaran mengenai tekanan ekonomi dan sosial sejak kebelakangan ini menyebabkan keganasan dan penderaan meningkat secara mendadak di seluruh dunia. Ekoran itu, jumlah panggilan ketalian bantuan turut meningkat di beberapa negara. Jadi saya ingin bertanya kepada panel pertama kita, Saudari Nur Atira binti Muhammad Ali, iaitu apakah penyebab atau punca kepada kes penderaan ini berlaku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Moderator. Kanak-kanak membesar dengan baik jika mereka tinggal di dalam persekitaran yang aman, tenteram dan penuh kasih sayang. Ibu bapa perlu kekalkan kehidupan yang harmoni, saling menyayangi dan bekerjasama untuk memastikan anak mendapat suasana keluarga yang baik. Namun, kehidupan berumah tangga ada pasang dan surutnya. Konflik rumah tangga boleh tercetus dan menggugat keluarga termasuklah anak-anak. Pertelingkahan ibu bapa yang berlaku di hadapan anak-anak merupakan satu pengalaman yang pahit dalam hidup anak-anak. Konflik boleh ditakrifkan sebagai pergaduhan, pertelingkahan serta keadaan yang tidak harmoni. Konflik boleh menjadi sesuatu yang positif kerana memberi peluang kepada suami dan isteri untuk memperbaiki kelemahan diri dan juga pasangan. Namun, konflik yang keterlaluan memberi kesan buruk kepada keluarga. Masalah institusi kekeluargaan merupakan salah satu pemangkin kepada berlakunya kes penderaan kanak-kanak. Selaras dengan era pandemik COVID-19 ini, banyak kes penderaan berlaku disebabkan oleh konflik kekeluargaan. Dalam banyak kes, penderaan yang dilakukan oleh ibu bapa yang menghadapi konflik kekeluargaan seperti hubungan rapuh antara suami isteri akibat campur tangan pihak ketiga. Maka, pergaduhan antara suami isteri berlaku dan seterusnya menyebabkan perceraian. Senario ini menyebabkan produktiviti ibu bapa di tempat kerja merosot dan seterusnya tekanan dari majikan akan meningkat. Ditambahkan lagi, dalam perjalanan pulang ke rumah, masalah kesesakan jalan raya akan menambahkan lagi ketegangan emosi dan stres ibu bapa. Ibu bapa yang berfikiran cetek dan tidak berfikiran matang akan melepaskan geram dan tekanan mereka kepada anak-anak yang merengek. Selain daripada itu, suami akan menjadi lebih garang dan mengabaikan tanggungjawab terhadap keluarga kerana mempunyai kekasih baru.
Hasilnya, pergaduhan antara suami isteri sering berlaku dan anak-anak pastinya menjadi mangsa keadaan. Sudah terang lagi bersuluh, tekanan emosi ibu bapa yang menghadapi konflik kekeluargaan akan mengakibatkan kanak-kanak menjadi mangsa penderaan. Baiklah, terima kasih saudari Nur Atirah. Jadi, apa pula pendapat panel kedua kita, saudari Farah Balkis, tentang punca masalah kes penderaan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator. Sebelum itu, saya akan membacakan sebuah hadis daripada Anas bin Malik, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap umat Islam. Pada pandangan saya, antara faktor berlakunya kes penderaan ini adalah kerana kurangnya didikan agama, terutama sekali dari segi pendekatan insaniah. Islam menuntut dan menyuruh umatnya untuk saling berkasih sayang dan menjaga hubungan sesama manusia, apatah lagi menjaga keharmonian dalam keluarga. Dalam firman Allah Subhanahu Taala yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah yang melimpah-limpah rahmatnya akan menambahkan bagi mereka dalam hati orang ramai perasaan kasih sayang. Walaupun perasaan sayang itu ada, tetapi ianya mudah hilang jika tiada didikan agama sebagai pengukuh. Apabila kurangnya penghayatan agama dalam kehidupan, individu yang terlibat atau si pendera ini mudah hilang pertimbangan dan tidak memikirkan tentang balasan dosa daripada perbuatan tersebut. Ada juga yang merasakan bahawa mendera ini adalah salah satu cara untuk mendidik. Inilah akibatnya jika didikan agama tidak diterapkan dengan betul dalam kehidupan. Islam sudah mengajar dan memberi panduan dengan jelas bagi setiap penyelesaian masalah, dan mendera bukanlah salah satu daripada cara untuk mendidik, apatah lagi ianya ditegah di dalam Islam. Dalam falsafah Islam, manusia adalah sebagai hamba Allah dan berperanan melakukan perintahnya serta meninggalkan larangannya. Jadi, apabila penderaan ditegah dan dilarang di dalam Islam, secara tidak langsung, semua orang Islam perlu meninggalkannya. Saya percaya bukan Islam sahaja yang melarang penderaan ini dilakukan, malah agama lain juga tidak membenarkannya, kerana sudah jelas kesan daripada kes penderaan ini adalah negatif dan hanya membawa keburukan kepada individu-individu yang terlibat, masyarakat dan juga negara. Berkemungkinan besar, kes penderaan dan keganasan dalam rumah tangga ini disebabkan atau berpunca daripada mangsa itu sendiri. Contohnya, anak-anak yang kurang diberi didikan agama, bertindak liar dan degil, serta tidak mendengar nasihat ibu bapa sehingga berani melawan mereka, membuatkan ibu bapa mereka sendiri hilang pertimbangan dan bertindak di luar jangkaan mereka. Oleh itu, didikan agama dan moral adalah sangat penting bagi setiap individu sebagai panduan supaya kita dapat berfikir secara rasional sebelum membuat keputusan atau sebelum melakukan apa-apa tindakan, dan mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang agama dan negara. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudari Farah Balkis atas pandangan yang membuka minda itu. Jadi, saudari Nadira Ashira, apakah kesan yang boleh dilihat daripada kes dera ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Nur Nadira Ashira binti Syamsuddin. Selaku panel yang seterusnya, saya berpendapat bahawa antara kesan lain terhadap kanak-kanak melalui penderaan ini ialah melalui tingkah laku, di mana tingkah laku kanak-kanak ini iaitu mereka akan menderita akibat sering dikasari dan didera. Ini akan cenderung untuk memiliki tahap keyakinan yang rendah atau kurang, dan mereka ini akan lebih suka untuk menjauhkan diri daripada orang lain kerana menganggap orang di sekeliling mereka ini adalah ancaman buat diri mereka. Hal ini mungkin kerana mereka sukar untuk menyatakan atau meluahkan perasaan sebenar mereka disebabkan oleh terganggunya emosi ataupun mental mereka ini. Selain itu, mereka ini akan lebih berani untuk mencederakan diri sendiri akibat mereka terlalu sedih, ketakutan atau terlalu marah apabila mereka ini didera dan dipukul. Selain itu, mereka sukar untuk tidur malam. Ini kerana
pada waktu malam mereka akan sering terimbau kenangan atau saat-saat mereka ini dipukul oleh ibu bapa mereka, dan akhirnya mereka ini akan menangis dalam ketakutan. Tabiat pemakanan kanak-kanak ini juga akan menjadi tidak teratur, di mana mereka akan hilang selera makan dan makan di saat mereka benar-benar kelaparan sahaja. Di sekolah pula mereka akan menjadi pelajar yang tercorot akibat daripada mereka tidak mampu memberikan tumpuan dan perhatian terhadap pembelajaran. Mereka akan menjadi golongan yang tercorot sama ada dalam bidang pendidikan, iaitu akademik maupun kokurikulum. Dan punderaan ini juga akan membawa kepada gangguan ataupun masalah kemurungan. Kemurungan ini akan membawa kepada kes bunuh diri, iaitu yang telah terdapat di Malaysia. Kes kemurungan ini didapati sangat tinggi dan punca utamanya ialah disebabkan oleh punderaan. Terdapat kes bunuh diri pada tahun lepas, iaitu kanak-kanak berusia 8 tahun didapati membunuh diri akibat tidak tahan didera oleh kedua ibu bapanya. Dan ini merupakan bukti kesan-kesan apabila kanak-kanak ini didera. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Saudari Nadira Ashira. Jadi, Saudari Rabiatul Adawiyah, apakah kesan dari segi kesihatan mental yang boleh dilihat daripada kes dera ini? Fahaman medonis yang dibawa oleh golongan ahli-ahli falsafah Enlightenment seperti Immanuel Kant di negara Jerman menekankan pentingnya akal fikiran yang rasional dalam menentukan kebenaran, bentuk organisasi sosial dan sebagainya. Kes penderaan terhadap kanak-kanak merupakan isu hangat semenjak pandemik COVID berlangsung, menunjukkan bahawa segelintir masyarakat masih lemah dalam menggunakan akal fikiran secara rasional sehingga membawa kepada risiko kematian. Persoalannya, apakah kesan fizikal yang ditanggung oleh mangsa dera? Kesan fizikal adalah kesan kecederaan atau kecacatan yang dapat dilihat di anggota badan mangsa, termasuk kecederaan otak, keretakan tulang, cala, lebam, pendarahan, melecur dan sebagainya. Hadirin sekalian, sebarang kesan kecederaan yang boleh dilihat di tubuh anak-anak boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 Seksyen 17(2)A. Penggunaan hukuman fizikal tanpa penjelasan dan garis panduan tingkah laku akan mengakibatkan peningkatan kanak-kanak hyperaktif, agresif, panas baran dan mudah terangsang kepada perbuatan keganasan. Setelah dikaji, ibu bapa atau penjaga menegaskan bahawa anak-anak perlu dirotan atau berasa kesakitan bagi tujuan mendisiplinkan mereka. Walau bagaimanapun, hukuman yang dikenakan yang bermula dengan niat disiplin fizikal si timpal telah meninggalkan kesan kecederaan setelah ibu bapa atau penjaga hilang kawalan disebabkan perasaan sakit hati dan marah terhadap mangsa. Jika hadirin masih ingat kes yang menyedihkan pada tahun 2014, Muhammad Aqil Mustaqim Rashidi 6 tahun telah disahkan meninggal dunia akibat cedera parah dan melecur di seluruh badan antara ibu kandungnya yang memberikan hukuman selama 1 jam. Hasil pemeriksaan doktor, mangsa disimbah dengan air panas dan didera selama 6 bulan. Saya dapat menyimpulkan bahawa kes penderaan yang berlaku terutamanya terhadap kanak-kanak akan meninggalkan kesan jangka panjang sama ada terhadap kesihatan fizikal atau mental mangsa. Walaupun kanak-kanak atau mangsa penderaan yang dilaporkan telah melakukan kesalahan dan wajib dihukum, kegiatan disiplin fizikal yang dikenakan telah melampaui batas. Hukuman sewajarnya berdasarkan niat memberikan penegasan terhadap kesalahan yang dilakukan. Setiap masyarakat perlu diingatkan bahawa kanak-kanak yang dikatakan sudah besar dan layak diberikan pengajaran, sebenarnya mereka sedang membesar dan layak diberikan tauladan yang baik. Agak membimbangkan ya masalah ini. Baiklah, terima kasih Saudari Rabiatul Adawiyah. Maka saya beralih kepada panel terakhir kita, Saudara Fauzi. Apakah cara untuk kita atasi dan tangani masalah penderaan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator atas soalan yang dilontarkan sebentar tadi, iaitu berkaitan modus operandi yang boleh diambil dalam usaha membanteras masalah kes penderaan sepanjang kuarantin. Baik, menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Siti Zailah binti Muhammad Yusof, antara langkah yang diambil kerajaan dalam usaha membanteras kes penderaan ini adalah dengan menyediakan program pendidikan keselamatan keluarga, iaitu PK, di mana PK ini diletakkan di bawah seliaan Jabatan Kebajikan Malaysia. Sedikit penerangan ringkas mengenai PK ini. PK ini diterajui oleh pasukan-pasukan guru dan pihak PIBG sekolah yang telah dilatih menjadi fasilitator ataupun jurulatih kepada masyarakat di luar sana, khusus dalam hal ehwal kekeluargaan. PK ini turut berkolaborasi rapat dengan agensi-agensi lain seperti Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN. Terdapat 4 objektif yang diketengahkan dalam PK ini, iaitu salah satunya ialah meningkatkan kesedaran dalam kalangan ibu bapa, keluarga dan masyarakat mengenai isu keselamatan anak. Menerusi PK ini dapat kita lihat betapa komitednya pihak kerajaan dalam membantu rakyat bagi membanteras kes penderaan kanak-kanak semasa pandemik ini. Selain itu, pihak kerajaan turut memperluaskan talian kasih iaitu 15999. Inisiatif ini bagi membolehkan pihak-pihak yang teraniaya, khususnya kanak-kanak yang didera, supaya membuat aduan kepada pihak autoriti dengan cepat dan mudah. Sebenarnya, masyarakat kini masih lagi kurang mengetahui akan hal ini. Mereka berpendapat bahawasanya talian kasih ini hanya boleh digunakan bagi memudahkan pengesanan kontak rapat COVID-19 mahupun bagi menyelesaikan bayaran balik moratorium pinjaman. Namun sebenarnya talian kasih ini turut boleh digunakan bagi mengadu berkenaan kes-kes sosial seperti kes penderaan di musim PKP ini. Selain itu, apabila kita bincang berkenaan tugas-tugas kerajaan, terdapat salah satu tugas yang hanya boleh dilakukan oleh kerajaan, iaitu pelaksanaan undang-undang. Tidak ada mana-mana pihak lain yang berkuasa untuk meminda, menggubal undang-undang mahupun melaksanakan undang-undang itu sendiri, melainkan hanyalah pihak kerajaan. Di Malaysia, kita memiliki Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara, yang mana dasar ini selaras dengan falsafah Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak CRC dan juga Akta Kanak-kanak 2001. Kita boleh rujuk di laman rasmi KPWKM mengenai dasar ini. Di dalamnya diterangkan dengan jelas mengenai siapa kanak-kanak, apa itu penderaan kanak-kanak dan juga jenis-jenis penderaan kanak-kanak seperti fizikal, emosi dan juga seksual. Antara yang lain, kita turut boleh mengakses Akta Kanak-kanak 2001 juga di portal rasmi KPWKM, yang mana di dalamnya dijelaskan dengan terperinci mengenai hak-hak kanak-kanak, hukum-hukum yang diperuntukkan kepada para pendera dan juga pemilihan pengasuh bagi kanak-kanak. Jadi sebenarnya terdapat banyak lagi cara-cara ataupun langkah-langkah yang boleh diambil dalam usaha menangani kes penderaan ini. Tapi cukuplah sekadar itu. Sekian, saya serahkan semula majlis kepada Puan Moderator. Alhamdulillah, terima kasih saudara Fauzi atas cara perkongsian tentang cara-cara untuk kita atasi kes penderaan ini. Jadi, kini saya ingin membuka sesi soal jawab bersama panel-panel kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nabila binti Zahari.
Menurut hujah ahli panel yang pertama sebentar tadi, bahawa salah satu punca terjadinya kes penderaan dalam kalangan keluarga adalah disebabkan oleh konflik kekeluargaan. Jadi, soalan saya kepada ahli panel yang pertama ialah, adakah wajar seorang ayah memarahi atau memukul anaknya jika dia mendapati anaknya itu ada melakukan kesalahan atau kesilapan? Itu sahaja soalan daripada saya. Terima kasih. Baiklah, bagi menjawab persoalan Siti Nabilah, pada pandangan saya, perkara ini tidak wajar kerana tugas seseorang ayah itu adalah untuk mengasihi dan menyayangi anak-anak. Jika seseorang anak itu ada melakukan kesalahan, tugas seseorang ayah adalah untuk menegur dan membaiki kesalahan tersebut dengan cara yang baik dan tidak membuat tindakan yang melulu seperti memukul. Kekerasan bukanlah satu jalan penyelesaian yang baik kerana perkara ini akan membawa kesan yang besar kepada mereka pada masa yang akan datang. Assalamualaikum, nama saya Wana Syuaibah binti Wan Suruji. Saya ingin tanyakan soalan kepada panel yang kedua, iaitu Cik Farah. Soalan saya, bagaimanakah caranya untuk melaporkan kes keganasan rumah tangga dan apakah perintah perlindungan kecemasan? Harap Cik boleh memberikan sedikit pencerahan. Terima kasih. Terdapat banyak cara untuk melaporkan kes keganasan dan penderaan ini. Antaranya, mangsa kejadian boleh melaporkan di Balai Polis yang berhampiran atau pengaduan juga boleh dilakukan di Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah yang berhampiran. Selain itu, boleh juga menghubungi talian kasih di talian 15999 dan juga merujuk terus ke hospital yang berhampiran jika dicederakan dari segi fizikal. Perintah Perlindungan Kecemasan atau Emergency Protection Order adalah suatu perintah yang boleh dipohon oleh mangsa pada bila-bila masa dan terpakai dalam perenggan A atau B, Tarif Keganasan Rumah Tangga di bawah Seksyen 2 Akta 521, iaitu A. Secara bersengaja atau dengan disedarinya meletakkan atau cuba meletakkan mangsa itu dalam keadaan ketakutan kecederaan fizikal, atau B. Menyebabkan kecederaan fizikal kepada mangsa itu dengan suatu perbuatan yang diketahui akan menyebabkan kecederaan fizikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Syukriah ingin bertanyakan soalan kepada panel ketiga, iaitu Cik Nadira. Seperti yang dibincangkan dalam forum, kanak-kanak juga tergolong daripada mangsa utama bagi kes penderaan ini. Soalan saya, apakah yang perlu dilakukan oleh seseorang itu sekiranya terdapat kanak-kanak yang beritahu bahawa dirinya merupakan mangsa dera di rumah? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih kepada yang telah bertanya sebentar tadi. Jadi, apabila seorang kanak-kanak ini memberitahu orang dewasa yang mereka ini telah didera, amat penting bagi orang dewasa ini untuk mempercayai apa yang dilaporkan atau diberitahu oleh kanak-kanak ini. Seperti kita sedia maklum, bahawasanya kanak-kanak ini adalah insan yang tidak pandai ataupun sukar untuk menipu. Jadi, kita juga mestilah melihat kesan-kesan yang ada di badan kanak-kanak untuk menjadikan ianya sebagai bukti yang kukuh, seperti lebam-lebam di badan ataupun kesan pukulan di badan kanak-kanak. Sekiranya kanak-kanak itu memberitahu perkara yang benar tapi tiada tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa ini untuk membantu mangsa yang didera ini, jadi ini akan mengakibatkan mangsa ini percaya bahawa tiada apa yang dapat membantunya daripada terus menjadi mangsa dera. Bahkan kanak-kanak ini akan berasa berputus asa disebabkan tiada bantuan yang dapat membantu diri mereka yang didera ini. Selain itu, kita juga perlu faham kebanyakan mangsa dera ini takut dan tidak mampu untuk mengekspresikan perasaan mereka yang sebenar kerana disebabkan oleh trauma yang dialami. Oleh itu, sebagai orang sekeliling, kita sendiri perlulah peka dan cuba untuk membantu mangsa-mangsa ini. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Syakirin bin Sulaiman. Saya ingin mengajukan dua soalan kepada panel keempat, iaitu Puan Adawiyah. Soalan pertama, mengapa golongan wanita dan kanak-kanak sering menjadi mangsa dera? Dan yang kedua, bagaimana cara untuk menangani masalah dera ini? Mohon penjelasan. Terima kasih. Baiklah. Pada justifikasinya, golongan yang didera adalah dari golongan yang lemah seperti isteri, kanak-kanak dan warga emas oleh kerana fizikal mereka yang kecil dan lemah. Hal ini dapat disimpulkan dari statistik kes penderaan. Mangsa penderaan yang tertinggi adalah dari golongan kanak-kanak dan isteri. Antara cara yang jelas boleh dijalankan oleh masyarakat adalah sentiasa mengingatkan golongan suami dengan mempraktikkan perasaan sabar dan tenang dalam mengendalikan kerana isteri dan anak-anak. Hal ini demikian, sifat panas baran atau cepat melinting akan menjadikan sebuah rumah tangga tidak aman, yang di mana boleh membawa kepada penderaan. Malah, setiap keluarga perlu meluangkan masa bersama dengan isteri dan anak-anak, seperti menikmati juadah harian bersama, beriadah di petang hari dan berkongsi cerita serta berbincang mengenai permasalahan yang berlaku di dalam rumah maupun di luar rumah seperti di tempat kerja atau di sekolah. InsyaAllah, silaturahim keluarga akan terbentuk dengan sempurna dan kes penderaan akan berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan bin Yusnan. Saya ingin mengajukan soalan kepada Encik Fauzi selaku ahli panel. Selain tindakan yang boleh diambil oleh pihak kerajaan, bolehkah Encik Fauzi mencadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pasangan suami isteri untuk menangani isu dera? Terima kasih diucapkan kepada saudara yang bertanya. Baik, apa pula jalan penyelesaian yang boleh diambil oleh setiap pasangan ataupun ibu bapa, watak utama dalam sesebuah keluarga, induk bagi kanak-kanak? Pada perspektif ibu bapa, kita tidak boleh lihat ibu bapa ini dari satu dimensi saja. Benar, ibu bapa itu sebagai pentadbir ataupun pengasuh di dalam keluarga. Tetapi ada kalanya juga ibu bapa ini turut boleh mengambil posisi sebagai rakan di sisi anak-anak. Dekatilah anak-anak dengan menjadi pendengar setia bagi mereka. Menjadi orang yang mula-mula sekali cakna dengan masalah yang dihadapi. Antara yang lain, apabila berbicara mengenai perintah kuarantin atau di Malaysia lebih dikenali sebagai Perintah Kawalan Pergerakan, PKP. Ini bermaksud hubungan anak-anak dengan rakan-rakan yang lain semakin renggang, semakin terbatas. Jadi, ibu bapa boleh mengambil peluang ini dengan menggunakan platform-platform digital bagi kembali menghubungkan anak-anak dengan rakan-rakan yang lain. Ibu bapa boleh bertanyakan kepada rakan-rakan anak tentang aplikasi-aplikasi yang lazim digunakan bagi memudahkan perhubungan. Ini bagi mengekalkan perhubungan bersemuka antara anak-anak dengan rakan-rakannya. Kanak-kanak dengan peranti-peranti elektronik tidak wajar dipisahkan 100% secara keseluruhan. Kerana peranti-peranti ini turut dilihat mampu memudahkan sebahagian urusan anak-anak seperti menghadiri kelas secara atas talian dan menghubungkan talian silaturahim terutamanya bersama rakan-rakan yang lain. Jadi apa salahnya bagi kanak-kanak memanfaatkan peranti-peranti elektronik ini asalkan penggunaannya dibataskan dan dikawal oleh ibu bapa. Wallahu a'lam. Intihannya, penderaan merupakan suatu tindakan yang keji dan sangat ditegah oleh mana-mana agama pun. Semua pihak harus bekerjasama menggalas obligasi membendung fenomena ini demi mewujudkan masyarakat madani menjelang tahun 2022. Kanak-kanak hari ini terutamanya harus dipelihara dan diberikan sepenuh perhatian kerana mereka merupakan aset dan pewaris negara yang akan menerajui tampuk kepimpinan negara di masa akan datang.
Satu lagi fakta yang mungkin sukar untuk diterima oleh masyarakat mengenai penderaan ialah semua orang, tidak kira apa jua latar belakang, jantina, tahap pendidikan atau sosioekonomi mereka, berpotensi melakukan penderaan. Mungkin dalam fikiran kita, perwatakan mereka yang melakukan penderaan ialah seorang yang kejam, garang dan muka bengis. Tak semestinya. Ini kerana ada juga kes terdiri daripada mereka yang kelihatan baik dan berpendidikan tinggi. Kebanyakan kes berlaku secara spontan berikutan dengan pertengkaran ibu bapa atau penjaga. Pada hakikatnya, krisis keluarga yang kompleks boleh memberi kesan negatif kepada kanak-kanak dan remaja. Implikasi yang jelas dalam kalangan kanak-kanak dan remaja menyebabkan penderitaan emosional serta gangguan kesihatan mental. Lama-kelamaan, ia akan berkembang menjadi bentuk kenakalan yang dikenali sebagai delinquent juvenile. Kenakalan ini adalah produk daripada keadaan sekeliling masyarakat dan keluarga yang penuh dengan pergolakan sosial dalam era globalisasi. Terima kasih saya ucapkan kepada kelima-lima ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kerana sudi menyaksikan forum ini. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekilafan diri kami sendiri. Wallahualam, saya akhiri forum remaja kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.